Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Berzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtaqtu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah ufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'ish shurur. Tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqu bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wa la fi jabali yatla' bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Warisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Imam, muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, surat 132 pada bab zakat fitrah. Perkataan fitrah itu maknanya kejadian diri dan badan. Bila disebut zakat fitrah, maknanya zakat diri atau zakat badan, iaitu membersihkan diri. Syarat wajib zakat fitrah atas seseorang itu 4 perkara. Pertama, Islam. Kalau di Islam wajib zakat fitrah. Kedua, merdeka, dia bukan hamba, dia wajib zakat fitrah. Yang ketiga, ada belanja lebih daripada belanja hari raya dan malamnya untuk dirinya dan orang-orang yang di dalam tanggungannya, termasuklah belanja membeli pakai patut, sewa rumah jika perlu, dan gaji pembantu rumah, tidak disyaratkan lebih daripada hutang. Jadi kalau ada belanja lebih daripada itu pada hari raya dan malamnya, maknanya malam raya dululah, dia jumpa malam dulu baru harinya. Kalau ada belanja lebih, maka wajiblah zakat fitrah. Cukup-cukup, maka tak wajiblah zakat fitrah. Baik, yang keempat, ada hidupnya seseorang di akhir bulan Ramadan, dia masih hidup, dan di awal bulan Syawal, yang disebut dapat 1 juzuk daripada bulan Ramadan dan 1 juzuk daripada bulan Syawal. Dari itu wajib dikeluarkan fitrah daripada orang yang mati selepas jatuh matahari. Jatuh matahari ini terbenam matahari. Terbenam matahari ini masuk waktu maghrib, awal Syawal, habis waktu maghrib, awal Syawal, 1 Syawal, 1 hari raya. Dan tiada wajib fitrah orang yang mati sebelum matahari jatuh akhir bulan Ramadan, sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib akhir bulan Ramadan 29 atau 30 dia meninggal dunia, tak wajib zakat fitrah. Dan kanak-kanak yang lahir lepas jatuh matahari akhir Ramadan itu, ataupun kanak-kanak tu lahir, baby lahir selepas terbenam matahari akhir Ramadan, maknanya pendek cerita dia tak jumpa Ramadan lah, budak ni, ya. Baik, senang cerita mesti ada jumpa Ramadan dan Syawal. Kalau tak jumpa, tak wajib zakat fitrah. Bila ada syarat-syarat ini, wajiblah atas seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang di dalam tanggungannya, iaitu 1 gantang Baghdadi, makanan yang ghalib. Ghalib tu yang biasa dimakan oleh orang negeri itu, daripada jenis makanan yang mengenyangkan. Asasi di negeri kita ini ialah beras. Asal hukum wajib zakat fitrah itu beras. Jabatan Agama Johor telah menetapkan beratnya 1 gantang itu bersamaan dengan 3 kati 12 tahil atau 2 kilo. Dah tak jumpa dah ni 3 kati. Pergi kedai runcit, Assalamualaikum Pak Cik, saya nak beli tepung 3 kati. Kau dah kenapa? Dia ingat ni zaman Pak Kaduk. Dah yang main-main. Nak berapa? Mak saya kata 3 kati. Dah payah kan. Pak Cik tak ada ukuran 3 kati. Nak 3 kilo kata. Siap. Kalau tak ada kati, tahil lah. Dah tahil pula. Mustahil nak ukuran tahil sekarang ni kata. Dah lah. Kau balik semula tanya mak kau nak berapa. Atau 2 kilo 450 gram. Kalau kilo dengan gram, okey.
timbangan sekarang. Beras yang bersih daripada campur sekam. Sekam ni kulit dia kan, kulit padi tu kan. Sekarang kalau dah beras dah tak ada campur lah. Atau pasir, atau beras campur pasir, atau sebagainya, atau dia campur yang bersih lah ni. Dan tidak cacat seperti dimakan bubuk atau basah, atau berubah warnanya, mesti yang baik lah. Bukan mesti yang mahal. Apa yang kita selalu makan, kalau memang kita selalu makan beras apa nama ni Faiza, maka beras Faiza lah kita zakatkan. Kalau kita biasa makan beras Faiza juga Mogul Basmati Faiza Mogul Basmati pula, itu kenalah zakat fitrah Mogul Basmati. Ya, dia makan tepung. Kalau apa nama ni ikut kalau asal dekat sini dikata makanan asasi negeri kita lah. Kalau dia seorang dalam negeri tu, dia seorang yang makan roti, terpulanglah, boleh juga beras, boleh juga roti. Tapi orang lain tak makan roti. Masalahnya yang awak nak bagi zakat ni tak makan roti, awak yang makan roti. Jadi kena bagi beras juga. Roti, tengok roti murah ke roti mahal. Kalau roti murah, bagilah beras murah. Kalau roti mahal, beras mahal lah. Roti kan ada murah mahal juga kan. Roti ada murah yang mahal. Gardenia aja ada 2 jenis. Yang murah ada, yang mahal ada kan. Biasa kan ada rasa dia keras sikit lah. Apa nama ni, kalau yang mahal tu lembut sikit. Dia nama dia tu Bonanza dengan apa tu satu lagi, klasik. Klasik lembut, Bonanza tu keras sikit tapi murah. Nama Bonanza. Maknanya pelanggan untung lah. Pasal dia murah. Baik. Jadi ikut kita punya makan. Fitrah dengan mengeluarkan makanan atau dengan beras ini ialah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i. Di dalam mazhab Hanafi harus ini boleh diganti dengan harga beras. Dia sebut dalam mazhab Hanafi. Maknanya kita bermazhab Syafi'i boleh juga berpegang pada mazhab Hanafi. Kalau ada masalah untuk kita mengikut atau mengamalkan mazhab kita sendiri. Dah lama dah, sejak saya lahir dah zakatnya ni. Masa saya kecil tak tahulah kan. Saya tak tahu apa-apalah, tapi maknanya dah belajar. Lah daripada dulu ni. Harga apa ni, pakai duit lah. Mengikut harga pasaran semasa. Pemerintah yang raja boleh memilih dan memerintahkan rakyatnya berfitrah dengan harga beras. Bila sudah diperintahkan, wajib atas rakyatnya taat. Bila mereka sudah membayar, lepaslah tanggungannya sama ada ia berniat untuk mazhab Hanafi atau tidak, sahlah fitrahnya. Dia tak tahu pun sebenarnya itu mazhab Hanafi, tak apa, sah. Orang awam, orang yang kurang ilmu ini, dia punya mazhab ini asal kena dengan mana-mana mazhab yang 4, maka sahlah. Best macam tu sah jadi orang awam. Ya best kalau kena. Kalau tak kena dengan mana-mana mazhab, tak sah. Amalan orang awam ni, orang kurang ilmu, kalau dia beramal, amalannya kena dengan mana-mana salah satu daripada 4 mazhab, sahlah ibadatnya. Bestnya best, tapi kalau kena. Masalahnya kalau tak kena. Kalau tak kena dengan mana-mana mazhab, itu yang jadi tak sah nanti. Contoh berdehem-dehem dalam sembahyang. Berdehem dalam sembahyang. Mazhab kita Syafi'i batal. Mazhab lain nanti saya tengok lah. Nak tengok itu kan. Nanti saya tengok balik. Dia tak mazhab lain Ustaz. Mazhab lain ni Ustaz yang tak batal. Sepanjang sembahyang saya nak berdehem kalau ada. Nanti saya semak tak berani juga nak cakap tu. Baik. Sambung Jadi dalam kitab mazhab Syafi'i pun disebutkan boleh kita beramal dengan mazhab Hanafi ni. Termasuk dalam kata makanan yang mengenyangkan itu ialah gandum, syair. Syair kat sini bukan syair pantun apa nama, bermulalah kisah, bukan itu. Syair ini maksudnya ni bahasa Arab. Gandum juga, jenis-jenis gandum juga. Kurma disebut itu kurma, anggur dan lain-lain.
Yang afdalnya dikeluarkan fitrah itu ialah makanan yang mulia daripada jenis-jenisnya yang baiklah. Orang yang memakan beras yang mahal harganya, tidak sah mengeluarkan fitrah daripada beras yang murah. Awak makan mogul basmati, tiba-tiba mengeluarkan zakat ikut harga beras hancur. Tak boleh lah. Bukan hancur 5%, hancur 10% lah tu. Yang biasa harga beras biasa tu hancur 5%. Ini zakat ni 10% punya hancur, tak boleh, tak sah. Dia kena ikut tu sebab sekarang ni lah baru kan ada harga biasa dengan harga kayangan kan zakatnya. Bukan kayangan, ada RM7 dengan RM10 tu kan. Ikutlah mana yang kita pakai beras. Seberapa yang lebih, kalau orang pakai beras murah tapi dia nak berzakat beras mahal, boleh, tak ada masalah. Tapi orang kata ada perahu nak berenang, macam itulah. Boleh senang, nak susah maknanya. Tapi bolehlah, dibenarkanlah. Lebih, bayar lebih daripada zakat yang sepatutnya tu boleh, jangan kurang. Baik, seberapa yang lebih daripada belanja raya, mula-mula wajib atas seseorang itu membayar fitrah untuk dirinya. Kalau ada lebih daripada belanja raya tu, malam raya dan hari raya, bayar fitrah untuk dirinya dulu. Kemudian jika ada lebih, kalau ada lebih lagi, fitrahkan untuk nombor 1 tadi aku lupa, tertinggal nota kakinya tu tadi, maaf tinggal. Dalam kaedah usul fiqh, al-amiyu la madhhaba lahu. Artinya orang awam tidak ada mazhab baginya. Maknanya bila amalannya itu terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah amalannya. Jangan salah pula. Jangan pula orang awam tidak ada mazhab, orang itu tak payah ikut mazhab. Bukan. Maksudnya tu terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah amalannya. Cuma kalau tak kena mana-mana mazhab tu tak sah. Demikian difatwakan kepada saya oleh seorang daripada guru saya, Syekh Ali Al-Maliki, bekas mufti Mekah Al-Mukarramah. Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Lahdiyah ni salah seorang gurunya bekas mufti Mekah, iaitu Syekh Ali Al-Maliki. Sama ada dari niat taklid atau tidak. Baik, sambung dia. Kemudian jika ada lebih, difitrahkan untuk isterinya kalau ada lebih. Kemudian untuk anak-anaknya yang kecil. Kemudian untuk bapanya dan datuknya. Kemudian untuk ibunya. Kemudian untuk anak-anaknya yang sudah besar. Kemudian untuk sahaya. Wajib berniat waktu hendak mengeluarkan zakat, sebarang jenis zakat lah. Niat apa? Niat zakat fitrah. Kalau kita niat zakat fitrah lah. Macam mana ni saja aku mengeluarkan zakat fitrah, gitu ajalah ringkas. Ataupun bawah tu ada, harus dan memadai niat itu, sah niat itu ketika mengasingkan hak zakat daripada hartanya yang lain, seperti dikatanya inilah fardu sedekah hartaku. Disebut fardu sedekah. Sedekah asalnya sunat, tapi ni fardu sedekah, maknanya zakat. Atau ini zakat fitrah aku. Sah juga, dia tengah asing-asingkan duit kan. Inilah zakat fitrah aku. Bukan kat depan imam pun. Habis sekarang depan apa nama ni, amil, ya biasa orang lupa. Jadi kat situlah diingatkan. Amil tu ingatkan. Siap ada tulis ini zakat fitrah apa semua kan. Tak tulis kan, macam mana nak niatnya kan, payah nak beritahu kan, tulis. Dah baca tu. Senang. Nak ngajar satu-satu kering apa nama Leo aku. Berapa ramai nak diajarnya, setiap kali orang datang nak ngajar kan. Dah baca tu. Senang. Saya tak boleh baca, tu payah. Itu barulah beritahu lah kan. Baru beritahu, ikut saya baca. Ini zakat fitrah aku. Dan zakat untuk anak-anak kecil diniatkan oleh pengawalnya, penjaganya lah, bapa atau toknya atau penjaganya. Peringatan, jika tuan hutang berkata hutang anda itu saya jadikan zakat saya sahaja kepada anda, saya tidak sah zakatnya itu. Tak boleh. Si A ada hutang dengan si B. B pun cakap, hutang kau tu jadi zakat untuk akulah. Tak boleh, tak sah. Tak sah, tak boleh. Cakap boleh. A cakap. Kita Akinatul Najin kata tak sah. Kalau macam tu kau bagilah aku punya hutang tak bayar-bayar. Yalah, bagi kan. Hutang pun wajib juga kan. Baik, zakat pun wajib. Orang yang terhak menerima zakat. Orang yang terhak menerima zakat dalam syarak ialah orang yang ada padanya salah suatu daripada sifat yang 8.
Ada satu daripada 8 ni bolehlah menerima zakat. Dalam kitab fikih disebut asnafuz zakati. Asnaf itu jamak ataupun plural daripada sinfu. Sinfu ni apa? Asal maknanya kelompok. Sudah jadi istilah ulama fikih bila disebut asnaf zakat, maknanya ialah orang-orang yang terhak menerima zakat. Pertama, fakir. Fakir ni macam mana? Iaitu orang yang tiada harta sama sekali. Cawan sompik pun tak ada. Atau tiada mempunyai pekerjaan langsung, tak ada kerja, puas saya kerja, tak ada orang nak ambil saya kerja, ustaz, contohnya. Atau ada mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi sara hidup yang sepatutnya. Seperti orang yang layak berbelanja RM10 sehari masa sekarang, dia dapat cuma RM4 ke bawah sahaja. RM4 dan ke bawah daripada RM10 dia fakir. Kalau gaji bulanan, maknanya katalah sebulan dia perlu berbelanja RM1,000. Termasuklah rumah sewa, motor ke, bayar motor bulanan, dan lagi elektrik, api elektrik lah, kemudian makan minum, katalah RM1,000. Jadi dia punya gaji cuma 400 dan ke bawah, tak sampai 500, 499 lah last. Lagi RM1 pun tak dikira, dia dikira fakir. Yang susah betul tu. Itu tunggu masa kena keluar rumah sewa je tu. Tak dapat bayar kan, ataupun tak makan lah, ataupun makan Maggi aja. Ya Allah ya Rabbi Karim. Itu yang pertama. Kalau ada, berhaklah menerima zakat. Yang kedua, miskin, iaitu orang yang ada harta atau pekerjaan, kerja tetapi tiada cukup belanja yang patut dengan dia. Seperti ada harta atau pekerjaan yang boleh dapat RM7 atau setinggi-tinggi RM9 sehari, sedangkan belanja sepatutnya orang semacam dia layak belanja RM10 sehari. Kalau bulanan contohnya RM1,000 tadi, dia punya gaji RM999, itu paling last lah. Tak sampai pun RM1,000, lagi RM1 aja, tak cukup juga. Dia dikira miskin. Kalau RM1,000 gaji dia, dah bukan miskin dah. Dah bukan miskin, dah kira kaya. Kaya tu bukanlah makna kita bersuah apa bagai, tidak. Maknanya cukup makan, paras hidung. Itu dah tak layak menerima zakat. Kalau kurang daripada itu, maka dia miskin. Miskin boleh menerima zakat. Ringkasnya, fakir orang yang tiada benda langsung atau ada tetapi dapat di bawah 50% sahaja daripada hajatnya harian. Miskin orang yang dapat atas sedikit daripada 50%. Demikian tentulah orang miskin lebih baik daripada fakir. Baik, yang ketiga, amil. Orang jadi amil ni berhak menerima zakat, iaitu orang yang dilantik oleh pihak berkuasa pada memungut zakat, membuat kira-kiranya, mengumpulkan mereka yang terhak menerimanya dan membahagikan kepada mereka itu hak masing-masing. Raja dan qadi tidak termasuk dalam asnaf zakat, dan itu mereka tiada hak boleh menerima zakat sara hidup mereka dari baitul mal, ini dari kerajaan. Baik. Yang keempat, muallaf, orang baru masuk Islam, iaitu orang yang baharu memeluk agama Islam. Kalau dekat Malaysia ni perkim lah, di bawah perkim yang bertanggungjawab ke atas orang yang baru masuk Islam ni. Fikirannya pada Islam masih lemah. Jika dengan diberi ia zakat, jadi kuat imannya, atau memang ada imannya sudah kuat tetapi ia ada pengaruh. Dengan diberi dia zakat, diharapkan Islam yang lainnya. Mana? Ya? Tak pasti pula berapa lama nak bagi. Awak mu'alaf? Berapa tahun lah? 30 tahun. Mu'alaf.
Namanya baru masuk Islam, tapi berapa lama? Bagus juga soalan tu kan. Berapa lama dah bagi dia ni? Mentang dia dari mulai masuk Islam, wah dah 30 tahun tu masih bagi. Contohnya kan. Nanti saya tengok balik, semak tanya yang lebih pakar lah, ataupun semak kitab yang lebih dalam. Saya nak tahu sangat ni ustaz. Contohnya kan. Bukanlah jaki, mana saja nak tahulah ilmu kan. Dia tak kerja-kerja ustaz, dia mengharapkan duit zakat. Hanya kita tengok macam mana hukum dia kan. Berapa lama, berapa hari ke, berapa minggu ke, berapa bulan ke, berapa tahun. Baik, yang kelima tulis, nanti kan lupa. Muallaf ni muallaf. Sampai bila? Tu dia soalan dia. Sampai bila boleh dapat zakat? Pula dia dah belajar yang fakir dan miskin. Dia mengekalkan dirinya dengan miskin. Contoh kan, saya lagi RM1 nak lepas RM1,000. Saya patut nak RM1,000 ni. Sedang kira-kira tengok bil saya ni, rumah sewa sekian. Paling murah rumah sewa berapa? 500 ada. 500 sini berapa? Dia? Tak kena lah. Tak wajib zakat. Kalau untuk hari sebelum habis, Ramadan dia ada lebih. Kecuali kalau ada lebih lah. Kalau dia ada lebih pada hari malam raya dan hari raya itulah. Tapi yang cerita fakir dengan miskin ni memang tiap-tiap bulan. Maknanya termasuk hari raya tu pun tak cukup. Jadi kalau dia pada hari raya tu cukup, maknanya pada hari raya tu dia dah kaya lah. Tak kala tu dia kena keluarkan zakat lah. Kalau tak cukup, tak kena zakat. Kalau susah, tak pandai nak kira, suruh orang lain yang kira, yang pandai. Tapi kena tanya juga, awak gaji berapa sekian, sewa rumah berapa. Kalau flat pun dah 500,500 sekarang. Itu tahun bila? Tahun sekarang dah berapa? 600, 700. Kena cari kat kampung Senaran Baru lah, kalau ada masuk 400 ada, 400. Susah kan? 200. Lagi apa? Kenderaan. Kalau beli motor second hand, bolehlah bulanan 100 lebih ke kan. Lagi apa? Makan minum. Satu hari berapa ringgit? Ayam kalau yang sekilo pula. Ayam yang seekor paling murah RM20 ada. 11 ke RM20. Kalau yang sekilo RM9, seekor belas lah. Katalah 20 kan. Makan kira lah sendiri. Nak kira sekarang lama pula kan. Kira tengok berapa. Kalau betul masuk dalam fakir atau miskin, boleh pergi jawatan agama, daftarkan saya orang fakir miskin, nak minta jadi asnaf. Malu ustaz? Malu tak dapat. Malu tak dapat lah. Patut orang lain nak cari. Dia tak cukup kaki tangan. Dia punya tak cukup kaki tangan. Dia duduk kat pejabat aja. Dia kerja dia banyak kat pejabat. Tak boleh nak turun ni kan. Dia kena ada ambil pekerja lain pula, untuk khas untuk pergi ke tempat kejadian. Kena nak mencari kan fakir dengan miskin. Baik. Jadi orang fakir dan miskin lah yang kena daftarkan diri Baik, yang kelima, hamba sahaya. Dia dah sebelum. So, sampai bila boleh dapat zakat. Yang kelima, hamba sahaya yang hendak menebus diri daripada tuan hambanya dengan bayaran beransur. Kalau hamba dah sekarang dah tak ada. Dalam istilah ulama fikir, orang semacam ini dipanggil mukatab. Ia berhak menerima zakat untuk menolong ia melepaskan diri daripada kehambaan, tetapi tidak boleh diberi dari zakat tuan hambanya itu. Orang semacam ini tidak ada dalam negeri kita, tinggal ceritanya sahaja. Yang keenam, orang yang berhutang kerana mendamaikan dua puak yang bergaduh disebabkan ada seorang kena bunuh,
tidak diketahui siapa yang membunuhnya, datang seorang bayarkan diatnya, yakni ganti rugi, kepada warisnya dengan berhutang kerana memadamkan fitnah. Orang ini terhak menerima zakat walaupun ia mampu membayarnya. Dia bukan hutang-hutang biasa, ni hutang yang mendamaikan dua puak. Ceritanya macam mana dua puak bergaduh, ada seorang kena bunuh tapi tak tahu siapa yang bunuh. Tapi kalau zaman sekarang boleh disiasatlah. Termasuk buat jenayat tu kan. Jadi bila datang seorang membayarkan diat, ganti rugi kepada warisnya dengan berhutang. Saya bayar tapi saya hutang, bayar sikit-sikit kerana memadamkan fitnah, ataupun dia berhutang dengan orang lain untuk bayarkan diat orang tu kan. Orang ini berhak menerima zakat. Orang yang berhutang kerana hajat dirinya pun termasuk dalam golongan ini. Boleh personal loan. Wah, ramai ni Kang minta ni Kang. Tapi dalam kitab macam tu. Orang yang berhutang kerana hajat dirinya pun termasuk dalam golongan ini. Tapi tak tahulah approve ke tak approve. Approved by apa nama ni saya tak apa tidak dalam kitab macam itulah. Makna dia berhutang tu makna berhajat lah tu kan. Ini ramai ni yang minta ni kan. Baik, yang ketujuh sabilullah, iaitu orang yang berperang secara sukarela bagi menegakkan kebenaran dan mempertahankan kesucian Islam. Ini memang perang betul. Memang perang betul. Jadi kalau orang yang berhutang untuk belajar macam mana kan, TPTN tak pasti. Tapi kalau ikut hajat dirinya tu, salah satunya untuk belajar lah kan. Mungkin boleh masuk ke sini ni. Baik, yang ke-8, walau macam mana pun cubalah buat permohonan kan. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat tak apalah, macam mana. Yang ke-8, orang musafir dari negeri zakat ke tempat lain atau ia menumpang lalu dalam negeri zakat. Mereka terhak menerima zakat sekadar untuk menyampaikan mereka ke tempat yang hendak ditujunya. Ini dengan syarat, ada syarat. Mereka berhajat kepada bantuan dan pemergiannya tidak kerana maksiat, ini dosa, atau tidak tahu ke mana hendak pergi. Jika demikian adanya, tiada harus diberi daripada wang zakat. Dengan syarat kalau berhajat dengan syarat mereka perlukan bantuan dan pemegangan tidak kerana dosa. Tidak tahu ke mana nak pergi. Tapi kalau tak tahu ke mana nak pergi, tak boleh. Tiada harus, ini haram diberi daripada wang zakat, tak boleh. Dia kena tahu dia nak pergi mana. Baik. Asal hukum zakat itu hendaklah diberi kepada asnaf yang 8 dan tolak 1 kalau hamba, tolak 1 lah. Dan pada tiap-tiap satu sinfun itu sekurang-kurangnya 3 orang. Minimum 3 orang daripada fakir, 3 orang yang miskin, 3 orang amil, 3 orang muallaf, 3 orang hamba tak adalah, 3 orang berhutang, 3 orang sabilullah. Sabilullah tak ada perang kan. 3 orang musafir. Ini pun tengoklah ada syarat tu kan. Kecuali amil, memadu dengan seorang saja. Amil seorang cukup. Menurut pendapat setengah ulama, jika sukar hendak mendapatkan ke-8 asnaf, cukuplah diberi kepada 3 orang fakir dan 3 orang miskin sahaja, paling kurang. Dan kata setengah ulama yang lain pula, memada diberi kepada seorang jua. Pendapat ini boleh diikut kerana pada masa sekarang sukar nak mendapatkan serba ramai. Tapi kena carilah. Tak ada lah, main tak ada je tak boleh lah. Pihak yang bertanggungjawab kenalah mencari. Baik. Jadi kalau kita tak dijumpai, andai kata kita fakir atau miskin tak dijumpai, maka kita kenalah jumpa orang yang bertanggungjawab, menjaga agama lah. Baik, haram atas tuan yang berzakat memindahkan zakat dari tempat wajibnya ke tempat lain, sedangkan orang yang berhak menerimanya ada di tempat zakat itu. Tetapi imam, yakni pemerintah, raja atau presiden
tidak haram memindahkan zakat ke tempat lain meskipun di tempat zakat itu ada orang yang berhak menerimanya. Kita sendiri tak boleh. Contoh mudah, kita Johor bayar zakat dekat Selangor, tak boleh. Ataupun sebelah Johor je, Melaka pun tak boleh. Tempat masuk dalam negeri atau macam kampung ke kampung? Itulah dikata tempat sini kan. Tempat zakat. Nanti saya semak lagi. Dia tak berani nak cakap tempat tu. Tempat ni negeri ke atau daerah ke, atau apa lagi, kampung, taman lah, taman perumahan. Kena semak. Baik, bagus soalan tu. Nanti kita semak. Kalau tuan-tuan yang ada kitab pun boleh semak juga. Kalau dapat jawapan, takut saya lambat atau saya lupa. Kan? Jadi tuan-tuan pun boleh semak juga. 5 macam orang yang tiada harus diberi zakat kepadanya. 1, orang kaya dengan harta atau usahanya. Tiada harus, ini haram lah. Yang kedua ataupun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan anak cucu mereka, turunan mereka lah. Sama ada mereka dapat bahagian daripada khumusul khumusi, yakni 1/25 harta faid atau tidak. Seorang alim bernama Istakhar ada menyatakan kaul yang meluluskan, pendapat yang meluluskan mereka itu boleh menerima zakat apabila mereka tak dapat dari bahagian faid. Kaul ini boleh diikut. Jadi sejak dahulu kala lagi mereka tak pernah mendapat apa-apa peruntukan itu atas nama kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu je pendapat yang kata boleh. Baik. Yang ke tu biasa Habib itulah. Turunan Rasulullah kan. Tiada harus, ini haram diberi zakat. Baik, tak orang kafir haram diberi zakat. Sahaya yang bukan mukatab, ni hamba lah. Jim, orang yang wajib tuan zakat menanggung nafkahnya, iaitu isteri dan anak-anak si A ni, maka dia dah diberikan, dia dah dikeluarkan zakat, maka tak berhaklah menerima zakat. Demikian juga orang yang diberi belanjanya oleh kerabatnya atau suaminya, tak harus diberi dengan nama fakir dan miskin, kerana mereka disifatkan kaya dengan ada orang yang menanggungnya. Dia tak kerja ustaz, dia suri rumah ya, tapi dia ada suami, suaminya kaya, dapat menanggung dia. Kaya tu makna kaya macam mana? Cukup, cukup tu pun dah kira kaya. Baik, tetapi harus, ini boleh diberi zakat kepada mereka dengan nama berhutang jika ia memohon kerana berhutang, atau perang sabil, atau amil, atau muallaf, atau musafir jika betul mereka ada bersifat dengan salah satu daripada sifat-sifat yang tersebut. Harus diberi zakat dengan nama berhutang. Baik, tidak harus diberi, itu pun kalau kena dia punya asnafnya tu. Kalau tak kena pun tak boleh. Tidak harus diberi zakat kepada seorang dengan nama 2 sifat. Ini tiap-tiap seorang itu terhad atas nama 1 sifat sahaja. Saya fakir dan saya juga miskin. Boleh awak bagi fakir je lah. Dia nak dua kali. Tak boleh. Baik, habis. Buat puasa kita skip lah. Dah banyak kali kita ulang kaji kan. Habis bab zakat. Nanti soalan-soalan yang zakat tu kita semak balik kitab. Nanti buka. Baik, kita potong pada hukum iktikaf. Masuk hukum iktikaf terus 148.
Hukum iktikaf, iktikaf itu maknanya berhenti. Maksudnya di sini iaitu berhenti dalam masjid oleh seorang yang tertentu dengan niat. Seorang yang tertentu itu siapa dia? Ialah orang muslim, orang Islam. Mumayyiz, boleh membezakan baik dan buruk, boleh menguruskan diri dan sunyi daripada larangan. Tiada larangan beriktikaf lah. Iktikaf itu sunat muakkad pada tiap-tiap waktu. Dan pada 10 yang akhir bulan Ramadan lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Kerana dapat merebut peluang Lailatul Qadar, iaitu malam Al-Qadar. Jangan disebut malam Lailatul Qadar. Lailatu tu dah malam. Malam lagi. Malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Jadi malam Al-Qadar kalau nak sebut malam. Kalau nak Lailatul Qadar tak payah sebut malam. Susahlah ustaz ni. Ni dari segi bahasa yalah. Kita kan dah belajar satu peringkat, sekurang-kurangnya dari segi bahasa pun kita tak salah. Baik, semua malam terakhir kerana dapat merebut peluang Lailatul Qadar. Kerana menurut pendapat Imam Syafi'i bahawa Lailatul Qadar itu terkandung dalam 10 Ramadan yang akhir. Tetapi pada malam-malam yang ganjil ada lebih harapan. Dan di antara yang ganjil itu pula yang lebih diharap-harapkan ialah malam 21 atau malam 23. Berkata Imam Ghazali dan lain ulama, Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 Ramadan yang akhir. Untuk hendak tahukan tandanya, kena tengok apa hari jatuh pada awal Ramadan. Jika sehari bulan kena pada hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar berlaku pada malam 29. Mana tahu? Ini ulama dah test. Bukan saja-saja main agak-agak. Kita main ni lah, kita buat apa nama, main tikam-tikam. Tidak. Memang ulama ni dia perhatikan satu hari bulan hari apa, Ahad. Atau kalau hari Ahad biasanya malam Lailatul Qadarnya memang 29. Pasal apa? Dia jumpa dan dia buat amalan. Dia qiyamul lail. Jadi dia tahulah jadualnya tu. Tahun depan awal Ramadan hari Rabu contohnya. Jadi sama juga 29. Jadi maknanya telah diuji, telah dites. Bukan suka-suka. Baik, sambung nanti. Azan isyak dulu.
Saya sambung sikit Jika sehari bulan Ramadan pada hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar berlaku pada malam 29. Jika sehari bulan kena pada hari Isnin, Lailatul Qadar berlaku pada malam yang ke-21. Jika sehari bulan kena pada hari Selasa atau Jumaat, Lailatul Qadar berlaku pada malam 27. Jika sehari bulan kena pada hari Khamis, Lailatul Qadar berlaku pada malam 25. Jika sehari bulan kena pada hari Sabtu, Lailatul Qadar berlaku pada malam 23. Berkata Asy-Syaikh Abu Husain, daripada sejak saya balik tidak pernah saya lepaskan peluang mencari Lailatul Qadar dengan kaedah yang tersebut. Orang yang menghayati Lailatul Qadar diampuni Allah Ta'ala dosanya yang lebih dahulu. Setinggi-tinggi martabat menghayati bulan Ramadan ialah dengan beribadat sepanjang bulan Ramadan, dengan sembahyang, membaca Quran, doa dan lain-lain. Rukun iktikaf itu 4 perkara. Pertama, niat. Jika iktikaf itu nazar, wajib diniatkan fardunya. Seperti katanya, nawaitul iktikafal mafruḍa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Maksudnya, saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Itu balik tu itu balik makna yang bawah tu, saja aku mengerjakan fardu iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Atau nawaitul fardul iktikaf, samalah. Nawaitul iktikaf mafruḍa. Dia tak sebut mafruḍa ni, tak sebut pula. Atau nawaitu fardul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan fardu iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Dan pada iktikaf yang sunat memadu dengan niat iktikaf sahaja. Saja aku iktikaf dalam masjid. Jadi niatnya nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tak sebut mafruḍa pun tak apa. Itu kalau fardu kalau kita nazar. Nazar macam mana? Ya Allah, kalau aku dapat kahwin dengan si fulanah binti fulan, aku niat iktikaf dekat surau Al-Ihsan satu malam. Dapat kahwin, alhamdulillah. Kenalah. Malam pertama tak mesti malam pertama lah. Malam pertama tu malam kat rumah lah, kan? Malam kedua lah. Mesti malam kedua? Tak mesti. Tapi jangan tangguh-tangguh lah. Jangan tangguh-tangguh. Tapi kalau tangguh boleh tak Ustaz? Jaga-jaga. Biasanya kalau orang bernazar tak ditunaikan, ada peringatan daripada Allah Ta'ala. Apa peringatannya Ustaz? Ular hitam masuk rumah. Kalau macam tu malam pertama juga saya iktikaf Ustaz, silakan. Apa suruh bernazar iktikaf. Nazar dah lain. Kalau saya dapat kahwin dengan fulanah binti fulan, saya bernazar untuk apa, buat jamuan ringan. Kan okey sikit. Tapi bila saya niat macam tu tak tunai Ustaz. Itulah kena buat sikit. Macam mana? Nazar kahwin lagi satu boleh ke? Dia nazar ni perkara yang harus dan sunat. Kahwin lagi satu tu hukumnya apa? Dia kahwin ni kan ada hukum dia kan. Asal hukumnya harus berkahwin. Ada ketika wajib kalau tak tertahan nafsu. Satu tak cukup nafsunya, asyik cuti semayang aja kata kan, contohnya. Jadi ketika itu jadi wajib lah. Dan mampu nafkah zahir dan batin. Kemudian jadi sunat kalau tak terlalu mendesak. Dan ada juga ketikanya makruh. Kalau tak cukup keperluan itu makruh ke haram, tak ingatlah. Tapi ada makruh, ada juga haram tu kita tengok keadaan lah. Jadi jawab soalannya boleh ke tidak. Saya bernazar kahwin lagi satu. Nazarnya apa? Kalau tak tahulah apa hajatnya. Kalaulah hajat saya tercapai, saya nak kahwin lagi satu. Nazarnya begitu. Jadi kahwin gitu jadi wajib lah.
Wah, bini pertama guling-guling pun abang dah nazar ni. Abang tak ada benda lain nak nazar ke? Itulah. Tahulah macam mana tapi itulah. Kalau ikut apa perkara yang boleh dinazarkan, nanti ada bab khas tu, ada rasanya bab nazar tu kan. Nanti saya carikan jadi setakat ni sepengetahuan saya begitulah. Sebab kalau hukum kahwin kali kedua tu atau kahwin yang kedua tu hukumnya sunat, maka bolehlah dinazarkan. Jadi bila dah nazar jadi wajib lah. Cuma jangan ditentukanlah siapa orangnya. Kalau tak dapat, berdosa pula. Saya kena kahwin dengan dia, saya dah niatkan dinazar kahwin dengan dia, tak bukan orang lain. Payah pula kan. Baik, kena pula orang tu dah kahwin dengan orang lain, dah lagi susah kan. Tak boleh. Macam merbah juga tu. Tapi kalau macam tu jadi haram. Pasal apa? Nazar tak boleh perkara yang haram. Maknanya nak kahwin dengan bini orang tak boleh, haram. Jadi tak sah kat situ. Tak boleh, awak tak boleh, ni haram, saya dah bini orang. Tak berdosa dah, tak berdosa. Ular tak datang rumah tak. Baik. Terima kasih atas soalannya. Tak terfikir pula soalan macam tu. Kreatif betul orang sini. Baik. Sambung sini Yang kedua, masjid yang diiktikaf di dalamnya. Ini rukun kan? Rukun. Rukun iktikaf. Pertama niat. Yang kedua, masjid yang diiktikaf di dalamnya. Tiada sah iktikaf pada tempat yang bukan masjid, sekalipun tempat itu disediakan untuk sembahyang. Masjid jami' lebih utama daripada masjid tidak jami', seperti tak payah keluar lagi hendak sembahyang Jumaat. Surau boleh tak Ustaz? Dah cakap dulu, surau tu masjid ghairu jami'. Boleh lah. Oh boleh. Saya tanya Ustaz yang marah. Masjid dalam Islam ni ada dua sahaja. Pertama, masjid jami', masjid yang didirikan sembahyang Jumaat. Yang kedua, masjid ghairu jami', masjid yang tidak didirikan sembahyang Jumaat. Jadi dua-dua masjid. Orang Melayu nak sebut masjid ghairu jami' panjang sangat. Bagaimana? Nah, masjid ghairu jami' panjang sangat. Jadi dipendekkan jadi surau. Macam mana jadi surau kita tahulah. Masjid ghairu jami' kalau dipendekkan Magomi. Macam mana jadi surau tak tahulah. Asal usul perkataan surau tu kan. Tapi orang Melayu biasanya bila sebut surau tu masjid ghairu jami'. Kalau masjid jami', orang Melayu sebut masjid saja. Jami' ni hilang. Tak apalah. Baik. Kalau apa nama ni bawah daripada surau, musolla, tempat sembahyang. Biasa masjid ni dalam kampung. Jadi orang yang dalam kampung tu wajib mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu secara berjemaah. Tu fardu kifayah. Kalau tak ada yang buat langsung, ketika itu memang ada orang dalam kampung tu tapi tak dikerjakan 5 waktu berjemaah, maka berdosalah satu kampung. Kecuali kalau semua kerja tak ada kat rumah. Baik. Yang perempuan ada, yang perempuan tak wajib, tak fardu kifayah. Yang fardu kifayah ni yang lelaki ni. Baik. Jadi musolla tak boleh lah. Yang boleh surau atau masjid. Masjid jami' lebih utama, afdal daripada masjid tidak jami', baru jami' daripada surau, supaya tak payah keluar lagi hendak sembahyang Jumaat. Ini memang ceritanya memang makan tidur ibadat dalam surau, dalam masjid. Yang ketiga, berhenti dalam masjid itu lebih daripada kadar tumakninah, sekalipun tidak tetap anggotanya dan keadaannya merayau-rayau dalam masjid itu, tapi tidak memadai lalu saja, seperti masuk dari suatu pintu keluar ke pintu yang lain. Paling kurang berhenti kadar tumakninah, kadar sebutan subhanallah dalam masjid, dapatlah pahala iktikaf. Keempat, orang yang beriktikaf itu Islam, berakal dan sunyi daripada hadas besar. Dari itu tidak sah iktikaf kanak-kanak, orang gila dan yang haid, nifas dan yang berjunub. Jika seseorang bernazar iktikaf sebulan berturut-turut, ni tak tahulah kenapa lah berturut-turut niatnya bernazar.
Nescaya kenalah ia duduk dalam masjid itu selama sebulan tidak boleh keluar, melainkan kerana hajat kemanusiaan sahaja, seperti berak, disebut tu segang ni, orang yang besar, kencing, makan, minum dan mengambil air sembahyang, itu tak apa. Selain waktu tu kena stay dalam masjid. Dan jika tiada niat berturut-turut, bolehlah ia keluar ke mana asalkan ia berada dalam masjid sekalipun satu ketika, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Maksudnya kalau dia tak niat berturut-turut, dia bernazar nak iktikaf sebulan tapi tak berturut-turut, jadi boleh keluar daripada masjid, tapi satu hari mesti masuk dalam masjid sekejap, sekalipun satu ketika, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Satu hari, siang tu satu ketika, malam satu ketika. Baik, batal iktikaf yang dinazar dengan sebab bersetubuh dan putuslah masanya yang dinazarkan. Demikianlah yang demikian kenalah mulai semula. Tak boleh. Jadi janganlah bernazar nak iktikaf dalam masjid. Kalau dapat kahwin dengan fulana, iktikaf dalam masjid. Kalau niat tadi sebulan berturut-turut, hari ke-29 tak tahan, kahwin, balik, putus. Tak boleh. Baik, tidak batal dengan bercumbu-cumbu sekalipun ada syahwat selagi tidak keluar mani. Mana boleh sampai situ aja, tak tahan. Jadi jangan nak bernazar kena belajar jugalah. Selama beriktikaf dalam masjid itu, selain daripada sembahyang, baca Quran dan doa, elok mengajar agama dan menulis buku-buku agama, berpuasa dan lain-lain. Maknanya segala macam ibadat boleh dibuatlah sepanjang iktikaf tu tadi. Saya lain tak pandai ustaz, saya tidur je, boleh tak ustaz? Tidur baca doa lah. Kalau nak tidur, iktikaf nak tidur, bawa alas sendiri kalau boleh. Jangan jadikan sejadah sebagai tempat alas. Nanti peluh kita kena pada sejadah, orang sujud dah lain macam baunya. Kena pula sejadah imam ni pakainya. Imam pun dah lain macam kan nak sembahyang. Peluh lain, air liur basi. Kalau kita iktikaf, pastikan bawa bantal. Kenapa? Biar kepala kita tu tinggi sedikit. Kalau kita tidur dekat surau masjid tak pakai bantal, nanti keluar air liur basi. Air liur basi ini keluar daripada perut, iaitu biasanya tidur tak berbantal, ada potensi untuk keluar air liur basi. Kalau tidur berbantal, dia kalau keluar air liur tu bukan air liur basi. Kecuali kalau masa tidur bantal, bangun-bangun dah tak berbantal, itu mungkin ada basi juga. Kalau macam tu kena ikatlah kepalanya dengan bantal, dia tak bergerak kan. Baik, jadi adab-adab kalau tidur dalam masjid ini atau surau, kena jaga adabnya lah. Dan salah satunya adab tentang menghadap kiblat. Macam mana yang dikatakan tidur menghadap kiblat? Ada dua cara, iaitu yang pertama seperti dalam kubur, ataupun tidurnya sunnah Rasulullah itu, iaitu mengiring sebelah kanan dan menghadap kiblat. Ini mengiring menghadap kiblat. Yang kedua iaitu seperti dalam sembahyang terlentang. Sembahyang terlentang macam mana? Kepala sana, tapak kaki menghadap kiblat. Tu kau ngajar ustaz. Ini cara sembahyang orang yang terlentang. Orang sembahyang terlentang, kalau kepala menghadap kiblat, kaki sana tak sah, dia tak dikira menghadap kiblat. Sebab yang dikendaki menghadap kiblat tu muka dan dada. Jadi nak muka dan dada menghadap kiblat, kalau orang ada sembahyang terlentang, kepala sana, kaki, tapak kaki tu yang menghadap kiblat. Tak dapat tidak muka dan dada menghadap kiblat, melainkan tapak kaki pun menghadap kiblat juga. Takkan lipat pula kaki tu. Ada orang sembahyang terlentang, di dalam kitab disebut orang sembahyang terlentang, muka dan dada menghadap kiblat, tapak kaki sila lipat ya. Tak boleh menghadap kiblat ni kurang ajar, biadab namanya. Tak ada. Memang disuruh selunjuk. Jadi tapak kaki menghadap kiblat tu semasa sembahyang terlentang memang disuruh begitu. Itu sembahyang
Apatah lagi kalau cuma duduk tapak kaki kena kiblat. Bapak mentua saya dah berumur, penat kalau khutbahnya panjang kan. Duduk bersila je tak boleh, dia kena ubah-ubah duduk. Dah puas duduk ni nak selunjuk. Dia tanya saya, boleh tak? Boleh. Tapi orang sebelah tak bagi. Orang sebelah memanglah dia bukan tahu. Tak baik kiblat. Dia tak. Jadi macam mana? Carilah orang sebelah yang tak marah. Tak boleh selunjuk nak kiblat kaki kan. Duduk, apa lagi tidur. Dan tidur dalam tidur yang dianjurkan pun dalam kitab Sirrus Salikin. Kitab Sirrus Salikin ambilan daripada kitab Al-Ihya Ulumuddin dan ambil daripada kitab Marakil Ubudiyah. Semua itu kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sufi, ahli sufi. Cara tidurnya tapak kaki tu lagi macam sembahyang terlentang. Zaman sekarang kalau tidur macam tu memang dikata kau ngajar. Kebanyakan, tak semua. Malah boleh sampai tahap bergaduh. Boleh sampai tahap bertumbuk. Jadi ilmu tu perlu disampaikan. Ilmu daripada kitab tu sebab pentingnya ilmu dengan berkitab. Bila berkitab ada sandarannya, dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beramal tanpa ilmu yang berkitab, benda yang betul jadi salah, benda yang salah jadi betul. Baik. Jadi itu jelas secara ringkasnya. Kenapa ada yang kata tapak dengan kiblat tu? Pengajar satu tapak kaki lah. Yang kedua dia kata kemaluan dengan kiblat. Apa masalahnya? Kalau sembahyang duduk antara dua sujud tu kemaluannya ngadap mana? Pusing ke belakang ke? Awak punya kemaluan memang pusing ke belakang kalau duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir tu semua. Tahiyat akhir dia sengit sikit Ustaz. Duduk tahiyat awal macam mana? Duduk antara dua sujud semua. Tak dikira dalam ibadat. Itu tak dikira. Benda tu tak dikira sebagai kurang ajar. Tidak. Jadi malah kalau solat di depan Kaabah sekalipun, kalau orang sembahyang terlentang, memang itu yang disuruh, tapak kaki tu menghadap kiblat. Bukan soal tapak kakinya, muka dan dada, tapi sekalilah tapak kaki. Kalau memang orang tu niat nak kau ngajar, tak payahkan tapak kaki. Dia merendahkan kiblat pun dah kira boleh jatuh murtad dan sebagainya, dosa. Kalau orang tak ada tapak kaki, tak nak kiblat pun, tapi memang hati dia merendah-rendahkan kiblat, merendah-rendahkan Kaabah, itu dah memang boleh jatuh murtad pun. Tak perlu tunggu tapak kaki nak kiblat. Baik, jadi jangan perlu dituduh orang tapak kaki ngadap kiblat sama ada duduk ke, tidur ke, malah sembahyang terlentang, jangan dituduh sebagai kurang hajar atau biadab, ataupun menghina kiblat atau Kaabah. Cukuplah keadaan ini tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.